Al-Quran yang suci adalah kitab dari Tuhan. Ia diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ia menjadi panduan untuk semua manusia. Ramai orang cari bahagia dalam benda-benda dunia yang sementara saja. Tapi, kebahagiaan yang sebenar dan kekal ada di tempat lain. Ia ada bila kita faham siapa pencipta kita dan apa tujuan hidup kita. Al-Quran bagi kita faham semua ini. Ia terangkan jalan ke arah ketenangan dan kedamaian yang sebenar. Ketenangan ini lebih hebat dari rasa risau tentang hal dunia. Al-Quran bukan saja buku tentang ibadah. Ia adalah panduan hidup yang lengkap. Ia sentuh semua bahagian dalam hidup manusia. Ajaran dia tak lapuk dek zaman. Ikut panduan Al-Quran buat hidup kita seimbang dan ada tujuan. Mesej Al-Quran adalah untuk semua orang. Islam dari dulu lagi suruh kita cari ilmu. Wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW ialah Iqra. Maksudnya bacalah atau ulang bacalah. Perintah ni tunjukkan betapa pentingnya belajar dan faham dalam Islam. Beratus-ratus tahun dulu, ulama Islam jadi ketua dalam macam-macam bidang sains. Mereka faham, bila kaji ciptaan Allah, kita lagi kenal Allah. Tak ada percanggahan pun antara ajaran agama yang betul dengan kajian sains yang baik. Dua-dua ni jalan untuk cari kebenaran. Allah lah sumber segala kebenaran, sama ada dalam kitab suci atau apa yang kita nampak kat alam ni. Al-Quran sendiri banyak suruh kita guna akal, fikir dan perhati. Said Nursi, melalui karya hebatnya Risalah An-Nur, buktikan yang dua ni seiring. Dia tunjukkan kebenaran Al-Quran ni ada bukti yang logik. Sains moden bukan saja tak sangkal kebenaran agama, malah selalu bagi penemuan baru yang sokong lagi. Bila penemuan sains dan wahyu Al-Quran ni sejalan, iman orang beriman jadi lagi kuat. Bila kita gabungkan iman dengan akal, ilmu agama dengan sains moden, kita boleh jadi lebih maju dari segi fikiran dan rohani. Al-Quran yang suci ni macam lautan ilmu yang tak ada sempadan. Ia wahyu dari Tuhan yang bercakap dengan hati dan juga akal manusia. Ia selalu ajar pembacanya untuk fikir, renung dan guna akal. Bila seseorang datang pada Al-Quran dengan hati terbuka dan ikhlas nak cari petunjuk, dia akan jumpa sumber pencerahan rohani dan akal yang mendalam. Al-Quran bagi jawapan yang jelas untuk soalan-soalan besar yang buat manusia keliru selama ni. Pandangan hidup yang lengkap ni bagi asas yang kukuh untuk hidup yang bermakna dan ada tujuan. Pencerahan rohani dari Al-Quran bawa kepada ketenangan jiwa. Dari segi akal pula, Al-Quran cabar kita untuk fikir betul-betul tentang dunia sekeliling kita. Mati itu satu kenyataan yang tak boleh kita nafikan untuk semua yang hidup. Al-Quran selalu ingatkan kita, setiap jiwa akan rasa mati. Ini bukan nak bagi kita putus asa, tapi nak galakkan kita fikir dan bersedia. Kubur tu peringkat pertama perjalanan ke akhirat. Satu perpindahan dari dunia sementara ni ke hidup yang kekal. Faham yang perjalanan ni pasti berlaku, penting untuk kita hidup dengan sedar dan bertanggungjawab. Kepercayaan Islam tentang akhirat atau akhirah adalah asas iman. Pada hari kiamat, semua orang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan, kepercayaan dan niat mereka masa hidup kat dunia. Allah, yang Maha Adil, akan timbang setiap amalan. Pentingnya buat baik ni tak boleh kita pandang ringan dalam Islam. Walaupun iman tu asas, amalan soleh tu cara kita tunjukkan iman kita. Kepastian tentang tebur Allah sendiri ingatkan kita nak hidup dan tujuan, takwa dan berbakti. Bahagian 5 teras kehidupan, iman yang terpahat kukuh di hati. Iman adalah inti pati hidup seorang Muslim. Iman yang sebenar adalah keyakinan yang mendalam, yang ada dalam hati. Ia adalah penerimaan yang ikhlas tentang Allah sebagai Tuhan yang Esa, Rasul-Rasulnya, Kitab-Kitabnya, Malaikat-Malaikatnya, Hari Kiamat, dan Takdir. Keyakinan ni ubah seluruh diri seseorang. Ia pengaruhi fikiran, perasaan, dan perbuatan dia. Hati selalu disebut dalam Al-Quran sebagai tempat untuk faham dan percaya. Iman yang sebenar terangkan hati, bawa ketenangan dan keyakinan. Sebab tu, jaga dan bersihkan hati ni satu perjuangan berterusan untuk orang beriman. Iman ni asas untuk semua perkara lain dalam Islam. Said Nursi tekankan yang iman mesti berdasarkan ilmu dan keyakinan, bukan ikut-ikut buta.
Bahagian 6, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang bercahaya dan penafsir ilahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kedudukan yang sangat penting dan mulia dalam Islam. Baginda bukan saja seorang rasul yang sampaikan Al-Quran, tapi juga contoh terbaik untuk semua manusia. Allah sendiri sebut Nabi dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, maksudnya contoh ikutan yang terbaik. Seluruh hidup baginda jadi contoh macam mana nak hidup ikut ajaran Islam. Dengan belajar dan ikut sunnah baginda, orang beriman belajar macam mana nak guna ajaran Al-Quran dalam hidup seharian. Ajaran dan perbuatan Nabi bagi penjelasan dan kefahaman yang kita perlukan. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian penting dari iman seorang Muslim. Cinta ni ditunjukkan dengan taat perintah baginda dan usaha sungguh-sungguh untuk ikut contoh baginda. Syed Nursi tekankan tentang akhlak Nabi yang sempurna dan kesan besar mesej baginda kepada orang dan masyarakat. Bahagian 7, Kesejajaran Ilahi, Kesatuan Penemuan Sains dan Ajaran Islam. Al-Quran yang diturunkan lebih 1400 tahun dulu, ada banyak maklumat hebat yang sepadan dengan penemuan sains moden. Islam galakkan kita cari ilmu dan kaji alam semula jadi. Ia ajar kita yang alam semesta ni macam buku yang penuh dengan tanda-tanda yang tunjukkan kuasa dan kebijaksanaan penciptanya Allah. Satu contoh yang jelas tentang keselarasan ni ada dalam ayat Al-Quran yang cerita pasal kejadian janin manusia. Al-Quran cerita peringkat-peringkat tumbesaran janin dalam rahim dengan sangat tepat. Ilmu yang begitu tepat yang diturunkan kepada Nabi yang tak pandai membaca dan menulis jelas tunjukkan ia datang dari Tuhan. Macam tu juga, Al-Quran ada ayat-ayat yang sebut pasal kejadian alam semesta. Contohnya macam alam semesta ni mengembang. Syed Nursi banyak tulis dalam Risalah An-Nur dia untuk tunjukkan keselarasan antara Islam dan sains ni. Penemuan sains bantu kita baca dan faham buku alam semesta ni. Jadi iman kita kepada pencipta jadi lagi kuat. Bahagian 8, Membina Masyarakat Mulia, Pandangan Islam tentang Keadilan, Akhlak dan Belia. Islam bagi satu rangka kerja yang lengkap untuk bina masyarakat yang adil, berakhlak dan harmoni. Keadilan tu satu sifat yang sangat penting dalam Islam, selalu disebut dalam Al-Quran. Orang Islam disuruh tegakkan keadilan walaupun terhadap diri sendiri atau orang yang kita sayang. Prinsip-prinsip akhlak ni memang dah sebati dalam ajaran Islam. Ia pandu tingkah laku kita dan cara kita bergaul. Orang muda ada tempat istimewa dalam Islam dan ada peranan penting dalam ummah atau masyarakat. Islam tekankan pentingnya tanam iman yang kuat dan akhlak yang baik dalam diri orang muda dari kecil lagi. Syed Nursi tekankan yang iman yang kuat dan sedar adalah pertahanan terbaik lawan rosaknya akhlak dan kekeliruan fikiran. Tanggungjawab untuk jaga dan bimbing orang muda ke arah kebaikan adalah tugas kita semua dalam masyarakat Islam. Bahagian 9, Kesimpulan, Cahaya Risalah An-Nur yang kekal di zaman moden. Dunia moden ni bawa macam-macam kemajuan yang tak pernah kita tengok dulu. Tapi, ia juga bawa cabaran besar kepada iman dan nilai-nilai lama. Dalam keadaan yang rumit ni, orang Islam perlukan sumber ilmu dan rohani untuk faham, pertahankan, dan hidupkan iman mereka dengan betul. Karya-karya Imam Bediüzzaman Syed Nursi, terutamanya karya agungnya, Risalah An-Nur, bagi panduan yang sangat mendalam. Syed Nursi nampak sendiri jatuhnya Khilafah Uthmaniyah dan naiknya fahaman sekular yang agresif pada awal abad ke-20. Risalah An-Nur ni tafsir Al-Quran yang lengkap, yang bincangkan asas-asas kepercayaan Islam guna hujah logik dan bukti dari alam semesta sendiri. Ia bercakap terus kepada fikiran orang moden. Hari ini Risalah An-Nur terus jadi sumber penting untuk orang Islam di seluruh dunia. Dalam zaman yang penuh keraguan dan kekeliruan ni, Risalah An-Nur jadi bukti kukuh tentang kebenaran dan kesesuaian Islam. Ia pertahankan ajaran Islam dan terangkan jalan ke hadapan. 1. Tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan. Syed Nursi meyakini bahawa Al-Quran adalah sumber sejati kebahagiaan. Beliau menegaskan bahawa kehidupan dunia tidak boleh menggantikan keabadian di akhirat.
Al-Quran sebagai petunjuk hati. Ia bukan sahaja teks agama, malah ia adalah penerangan yang menerangi hati dan akal. Perpaduan antara ilmu agama dan sains akan membawa kepada kebenaran. 1. Tentang akhirat. Kubur adalah kepastian. Said Nursi mengingatkan bahawa kubur adalah tempat yang pasti semua orang akan ke sana. Bagi orang beriman, kubur adalah pintu ke dunia yang lebih indah. Bagi orang yang tidak beriman, ia adalah pintu ke neraka. Akhirat sebagai kebenaran. Akhirat adalah realiti yang tidak boleh dinafikan. Manusia perlu bersedia dengan amalan baik untuk menghadapi kehidupan selepas kematian. Saat iman dan kepercayaan. Iman sebagai asas. Iman adalah asas bagi segala amalan. Tanpa iman, amalan tidak bermakna. Iman berasaskan hati. Kata Nursi menegaskan bahawa iman sejati adalah kepercayaan yang terkandung dalam hati, bukan sekadar ritual. Sab Nabi Muhammad sebagai contoh sempurna. Beliau dianggap sebagai manusia terhebat dan teladan utama bagi semua umat Islam. Nabi sebagai penterjemah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah pelaksana dan penerokaan tafsir Al-Quran melalui perbuatannya. Sadar, sains dan agama tidak bertentangan. Kata Nursi percaya bahawa sains dan agama adalah dua jalan menuju kebenaran. Sains yang betul akan menguatkan iman. Penemuan sains sebagai bukti kebijaksanaan Tuhan. Contohnya, penemuan dalam astronomi dan biologi boleh menjadi dalil kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. 1. Isu sosial dan etika. Keadilan dan kesamarataan. Islam menuntut keadilan dan menghapuskan diskriminasi. Moral dan akhlak. Umat Islam perlu mempunyai akhlak yang tinggi, seperti jujur, adil, dan sayang kepada sesama. 1. Kepada generasi muda, tanggung jawab membangun masa depan. Beliau menggalakkan generasi muda untuk berilmu dan membangun masyarakat. Teguh menolak godaan. Generasi muda perlu memperkukuh iman mereka untuk menolak godaan dunia dan kejahatan. Sad, Risalah-i Nur, karya Said Nursi. Kumpulan risalah. Risalah-i Nur mengandungi lebih 130 risalah daripada mengkaji pelbagai topik seperti tafsir Al-Quran, falsafah, dan etika. Matlamat. Karya ini bertujuan untuk mempertahankan Islam di zaman moden dan memberi panduan rohani kepada umat. Simpulan, Said Nursi melalui Risalah-i Nur menyediakan panduan lengkap tentang kepercayaan Islam dan kehidupan. Ajarannya masih relevan hari ini dalam memberi inspirasi kepada umat Islam untuk menjalani kehidupan yang beriman dan bermakna. Salin. Kongsi ubah kepada buku 300 muka surat salin penaakulan selesai. Gariskan struktur buku berdasarkan tema daripada Risalah-i Nur. Berikut adalah usulan struktur buku berjudul Risalah-i Nur, Tafsir dan Ajaran Said Nursi, yang dikembangkan dari perbualan sebelumnya, dirancang untuk mencapai 300 halaman. Risalah-i Nur, Tafsir dan Ajaran Said Nursi. Bab 1 Pengenalan Risalah-i Nur. 1.1 Latar belakang sedukan Risalah-i Nur. 2 Tujuan dan metodologi Said Nursi dalam menulis Risalah-i Nur. 3 Struktur dan pengelasan Risalah-i Nur. Bab 2 Al-Quran, Sumber Kebahagiaan dan Petunjuk Hati. 2.1 Peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. 2.2 Kepentingan menggabungkan ilmu agama dan sains. 2 Contoh kebenaran Al-Quran dalam perspektif Said Nursi. Bab 3 Akhirat kebenaran yang tidak boleh dinafikan. 1 Kubur sebagai kepercayaan Islam. 5 Pengharapan kebajikan dan kekhawatiran kekuasaan di kehidupan akhirat dalam perspektif Risalah-i Nur. Bab Iman dan kepercayaan. Mab 1 Asas iman dalam Islam. Mab 2 Memperkukuh iman melalui amalan dan doa. Perbezaan antara iman yang sejati dan iman yang permukaan. Bab 5 Nabi Muhammad SAW, contoh dan penterjemah Al-Quran. Kepimpinan dan teladan Nabi Muhammad SAW, peranan Nabi Muhammad SAW dalam meneroka Al-Quran, melimutia kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad. Bab 6 Sains dan agama, pencapaian kebenaran. 6 Hubungan antara sains dan agama dalam era moden. 6.2 Bagaimana penemuan sains menguatkan iman. 6.3 Contoh-contoh pengajaran Said Nursi tentang sains dan agama. Bab 2 Isu sosial dan etika. 7.1 Keadilan dan kesamarataan dalam Islam. 7.2 Kemoralan dan akhlak yang dianjurkan. 3 Peranan umat Islam dalam membina masyarakat. Bab 4 Generasi muda, harapan masa depan. 8 Tanggung jawab generasi muda dalam agama dan masyarakat. 8 Cara menghadapi godaan dunia modern. 8.3 Contoh-contoh pemimpin muda dalam Islam. Bab 9 Risalah-i Nur, karya Said Nursi. 9.1 Senarai risalah utama dalam Risalah-i Nur. 9.2 Tema-tema penting dalam setiap risalah. 9.3 Cara membaca dan memahami Risalah-i Nur. Bab 10 Pengaruh Said Nursi. 10.1 Warisan Said Nursi dalam dunia Islam.
10.2 Pergerakan Risale-i Nur di Turki dan Dunia. 10.3 Kesan terhadap perkembangan pemikiran Islam. Lampiran-lampiran E, pilihan ayat Al-Quran yang dirujuk dalam Risale-i Nur. Lampiran B, kronologi hidup Said Nursi. Lampiran C, senarai bacaan lanjut tentang Risale-i Nur bibliografi. Cara mencapai 300 halaman, kembangkan tiap subbab dengan contoh dan analisis. Setiap subbab boleh diisi dengan contoh, cerita, atau pengajaran terperinci. Sertakan kutipan direct dari Risale-i Nur. Kutipan bahasa Melayu dari teks asal Risale-i Nur akan menambah nilai. Tulis dengan gaya penjelasan yang mendalam. Elaborasi setiap konsep dengan pandangan Said Nursi dan aplikasinya dalam kehidupan seharian. Tambahkan bab tambahan jika diperlukan, seperti peranan wanita dalam pandangan Said Nursi, atau Risale-i Nur dan perjuangan melawan penjajahan. Buku ini akan menjadi panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami ajaran Said Nursi dan aplikasinya dalam kehidupan praktikal. Pendahuluan. Dalam era modern yang penuh dengan cabaran dan perubahan, keperluan untuk pemahaman yang mendalam tentang agama dan nilai-nilai spiritual tidak dapat diabaikan. Manusia di seluruh dunia mencari makna, arahan, dan kebenaran di tengah kesibukan dan kecauan kehidupan seharian. Ia adalah dalam konteks semacam ini bahwa karya Said Nursi, Risale-i Nur, hadir sebagai sumber yang berharga bagi pembaca yang mencari kebijaksanaan dan panduan. Said Nursi, seorang ulama Islam yang terkenal dari Turki, hidup semasa zaman di mana ideologi materialistik dan sekularisme sedang berkembang pesat. Melalui Risale-i Nur, beliau merangkumi cabaran ini dengan menyampaikan tafsir Al-Quran yang mendalam dan memadukan ilmu agama dengan pemikiran saintifik. Karya ini bukan sahaja menjadi jubin teksi yang menarik minat, malah ia adalah panduan praktikal yang membantu orang ramai memahami dan menjalani kepercayaan Islam dalam konteks masa kini. Buku ini, Risale-i Nur, Tafsir dan Ajaran Said Nursi, bertujuan untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang pemikiran dan ajaran Said Nursi melalui risalahnya yang terkenal. Kami akan menjelajahi pelbagai aspek kepercayaan Islam, termasuk pengertian Al-Quran, kepercayaan akan akhirat, peranan iman, teladan Nabi Muhammad SAW, hubungan antara sains dan agama, serta nilai-nilai sosial dan etika yang ditekankan dalam Risale-i Nur. Dalam bab-bab yang akan datang, kami akan memperincikan ajaran Said Nursi dan bagaimana beliau menyampaikan mesej keagamaan melalui pendekatan yang relevan dengan abad ke-21. Kami juga akan memberi gambaran tentang warisan Said Nursi dan pengaruh abadi yang ditinggalkan beliau dalam dunia Islam. Buku ini sesuai untuk mereka yang baru mengenal Risale-i Nur, serta mereka yang ingin memperkayakan pemahaman mereka tentang karya Said Nursi. Kami berharap pembaca akan menjumpai kebijaksanaan dan inspirasi dalam halaman-halaman ini, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam dan nilai-nilai kehidupan yang penting. Sekarang, mari kita mulakan perjalanan untuk menjelajahi tafsir dan ajaran Said Nursi dalam Risale-i Nur. Bab 1. Pengenalan Risale-i Nur. 1.1 Latar belakang, sejarah pembentukan Risale-i Nur. Risale-i Nur, yang bermaksud Treatise of Light, adalah karya penting yang ditulis oleh Bediüzzaman Said Nursi, seorang ulama Islam yang terkenal dari Turki. Said Nursi hidup semasa zaman di mana Turki dan dunia Islam mengalami perubahan besar, termasuk kemusnahan Empire Uthmaniyah dan penubuhan Turki modern oleh Mustafa Kemal Atatürk. Era ini ditandai dengan peningkatan pengaruh ideologi sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ini, Said Nursi melihat keperluan untuk menjawab cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam, terutamanya dalam hal kepercayaan dan pemahaman agama. Beliau memulakan penulisan Risale-i Nur pada tahun 1920-an, sebagai usaha untuk mempertahankan dan memperkukuh kepercayaan Islam di kalangan orang ramai, melalui pendekatan yang menggabungkan akal dan iman. Risale-i Nur ditulis dalam keadaan yang sukar, termasuk tempoh pengasingan dan penahanan Said Nursi, kerana aktivitinya yang dianggap mengugutkan oleh pihak pemerintah sekular ketika itu. Walau bagaimanapun, beliau terus menulis dan menyebarkan karya ini di kalangan penduduk setempat, dan akhirnya, ia menjadi sumber yang berharga bagi banyak orang. 1.2 Tujuan dan metodologi Said Nursi dalam menulis Risale-i Nur. Tujuan utama Said Nursi dalam menulis Risale-i Nur adalah untuk mempertahankan dan menyebarkan kebenaran Islam di hadapan cabaran-cabaran moden. Beliau bercadang untuk memperkukuh iman umat Islam melalui pendekatan yang menggabungkan akal dan hati. Said Nursi percaya bahawa kepercayaan Islam harus berdiri teguh di atas pemahaman yang mendalam dan bukan sekadar mengikut tradisi.
Untuk mencapai tujuan ini, beliau menggunakan metodologi yang unik. Said Nursi mengambil pendekatan saintifik dan rasional dalam menjelaskan ajaran Islam. Beliau menggunakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, serta mengambil manfaat dari pengetahuan saintifik semasa untuk memberikan penjelasan yang mudah difahami. Dalam karya ini, beliau juga memberikan perhatian khusus kepada keperluan spiritual orang ramai, dan cuba menjawab pelbagai soalan serta keraguan yang timbul dalam benak mereka. Sepertiga, struktur dan pengelasan. Risalah Nur terdiri daripada 130 risalah dan surat yang dibahagikan kepada beberapa jilid utama. Setiap risalah membincangkan pelbagai topik yang berkaitan dengan kepercayaan Islam, tafsir Al-Quran, falsafah, dan etika. Berikut adalah beberapa jilid utama dalam Risalah Nur. Sozler kata, jilid ini mengandungi 21 risalah yang membincangkan pelbagai isu tentang kepercayaan Islam termasuk tentang keesaan Allah, keabadian, dan kehidupan akhirat. Mektubat. Jilid ini terdiri daripada serangkaian surat yang ditulis oleh Said Nursi kepada penganutnya. Ia membincangkan pelbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan spiritual dan praktikal orang ramai. Lemalar, daun-daun, jilid ini memuatkan risalah-risalah yang lebih pendek dan ringkas tentang pelbagai topik. Tafsir, jilid ini membincangkan tafsir beberapa surah dalam Al-Quran. Risalah Nur ditulis dalam gaya yang mudah difahami dan menggunakan bahasa yang sederhana untuk memudahkan orang ramai memahami ajaran Islam. Ia dianggap sebagai karya yang unik dan penting dalam literatur Islam moden kerana ia menggabungkan antara pendekatan tradisional dan moden dalam menjelaskan ajaran agama. Dengan memahami latar belakang, tujuan, dan struktur Risalah Nur, pembaca dapat lebih mudah memahami isi kandungan dan mesej yang ingin disampaikan oleh Said Nursi. Dalam bab-bab seterusnya, kami akan menjelajahi pelbagai aspek ajaran Said Nursi dan bagaimana beliau menyampaikan mesej keagamaan melalui karya ini. Bab 2. Al-Quran. Sumber kebahagiaan dan petunjuk hati. 2.1 Peranan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Al-Quran, sebagai kitab suci Islam, memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan setiap umat Islam. Ia tidak sahaja berfungsi sebagai panduan spiritual, malah ia juga memberikan arahan yang komprehensif dalam segala aspek kehidupan. Menurut Said Nursi, Al-Quran adalah sumber sejati kebahagiaan dan kepuasan hati. Ia menyediakan jawapan kepada pelbagai soalan yang timbul dalam benak manusia tentang asal-usul alam, kehidupan, dan mati, serta maksud dan matlamat kehidupan. Said Nursi mengajar bahawa Al-Quran adalah terang hati yang memberi penerangan kepada manusia tentang makna kehidupan. Ia membantu manusia memahami diri mereka sendiri, alam sekeliling mereka, dan hubungan mereka dengan Pencipta. Dalam konteks ini, Al-Quran bukan sahaja teks agama, malah ia adalah peta jalan yang memberi arahan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. Kepentingan menggabungkan ilmu agama dan sains. Said Nursi menekankan kepentingan menggabungkan ilmu agama dengan sains dalam memahami Al-Quran. Beliau percaya bahawa ilmu agama memberi penerangan tentang dimensi spiritual kehidupan, manakala sains memberi pemahaman tentang dimensi fizikal. Dengan menggabungkan kedua-dua ilmu ini, manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Dalam Risalah Nur, Said Nursi menggunakan dalil-dalil saintifik untuk menjelaskan ajaran Islam. Contohnya, beliau menggunakan penemuan saintifik tentang keunikan dan kerumitan alam semesta untuk menyokong konsep keesaan dan kebijaksanaan Allah SWT. Dengan pendekatan ini, Said Nursi cuba menunjukkan bahawa sains dan agama tidak bertentangan, malah keduanya adalah dua sumber kebenaran yang saling melengkapkan. 2. Contoh-contoh kebenaran Al-Quran dalam perspektif Said Nursi. Said Nursi memberikan banyak contoh dalam Risalah Nur tentang bagaimana Al-Quran mengandungi kebenaran yang dapat disahkan melalui pengetahuan saintifik. Contohnya, beliau menjelaskan bahawa Al-Quran telah menggambarkan fenomena alam seperti siklus air, struktur jagat, dan sistem tumbuh-tumbuhan dengan cara yang isi dengan penemuan saintifik moden. Beliau juga menekankan bahawa Al-Quran memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan yang harmoni dengan alam. Dalam konteks ini, Al-Quran bukan sahaja teks agama, malah ia adalah panduan praktikal untuk kehidupan. Menurut Said Nursi, dengan mematuhi ajaran Al-Quran, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Kesimpulan, dalam bab ini, kami telah menjelajahi peranan Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan dan petunjuk hati.
kami juga memahami kepentingan menggabungkan ilmu agama dan sains dalam memahami ajaran Islam, serta melihat beberapa contoh kebenaran Al-Quran dari perspektif Said Nursi. Dalam bab seterusnya, kami akan meneruskan perbincangan tentang konsep akhirat dalam Risalah-i Nur, dan bagaimana Said Nursi menjelaskan tentang kubur, hari akhir, dan kehidupan akhirat. Bab 3. Akhirat. Kebenaran yang tidak boleh dinafikan. 31 kubur sebagai kepercayaan Islam. Kubur adalah salah satu konsep penting dalam kepercayaan Islam yang berkaitan dengan akhirat. Said Nursi menekankan bahwa kubur adalah tempat yang pasti yang akan dihadapi oleh setiap orang. Dalam Risalah-i Nur, beliau menjelaskan bahwa kubur adalah pintu ke dunia akhirat. Bagi orang yang beriman, kubur adalah pintu yang membawa mereka ke dunia yang lebih indah dan penuh dengan kebahagiaan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak beriman dan hidup dalam dosa, kubur adalah pintu yang membawa mereka ke tempat yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Said Nursi cuba menjelaskan bahwa kubur bukan sahaja adalah tempat di mana jenazah disembunyikan, malah ia adalah tempat di mana roh orang meninggal akan menunggu hari akhir. Dalam konteks ini, kubur adalah sebagian daripada kehidupan akhirat yang lebih besar dan harus dianggap dengan serius. 3.2. Pengharapan kebajikan dan kekhawatiran. Kekuasaan Said Nursi juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Beliau mengajar bahwa setiap orang harus hidup dengan penuh amalan baik dan kebajikan di dunia ini, kerana amalan ini akan menentukan nasib mereka di akhirat. Menurut beliau, kehidupan dunia adalah tempat di mana manusia diuji, dan kehidupan akhirat adalah keputusan dari hasil ujian tersebut. Beliau juga mengingatkan tentang kekuasaan dan kekayaan yang sementara di dunia ini. Said Nursi menyatakan bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak akan bermanfaat di akhirat. Yang penting adalah kebajikan dan keimanan yang dibawa ke akhirat. 3.3 Kehidupan akhirat dalam perspektif Risalah-i Nur. Dalam Risalah-i Nur, Said Nursi menjelaskan tentang kehidupan akhirat dengan mendalam. Beliau mengajar bahwa akhirat adalah realiti yang nyata dan tidak boleh dinafikan. Kehidupan akhirat adalah kehidupan kekal di mana orang yang beriman dan melakukan amalan baik akan mendapat ganjaran yang kekal, manakala orang yang tidak beriman dan melakukan kejahatan akan dihukum. Said Nursi juga menjelaskan tentang hari akhir, hari penghisap, dan bagaimana setiap orang akan dihisap atas perbuatannya di dunia. Beliau menggunakan perumpamaan dan contoh untuk membantu orang ramai memahami konsep yang mungkin sukar ini. Kesimpulan bab 3. Dalam bab ini, kami telah menjelajahi konsep kubur, kepentingan mempersiapkan diri untuk akhirat, dan kehidupan akhirat dari perspektif Risalah-i Nur. Kami telah memahami bagaimana Said Nursi menjelaskan tentang kepentingan kebajikan dan keimanan, serta kebenaran kehidupan akhirat. Dalam bab seterusnya, kami akan meneruskan perbincangan tentang iman dan kepercayaan, serta bagaimana Said Nursi menggambarkan peranan iman dalam kehidupan seorang Muslim. Bab 4. Iman dan kepercayaan. 4.1 Asas iman dalam Islam. Iman adalah asas utama dalam Islam dan membentuk fondasi kehidupan spiritual seorang Muslim. Dalam Risalah-i Nur, Said Nursi menjelaskan bahwa iman adalah kepercayaan yang mendalam dan yakin terhadap keesaan Allah, keabadian, dan kebenaran agama Islam. Iman bukan sahaja perkara yang diucapkan dengan mulut, malah ia adalah keyakinan yang kuat yang tertanam di dalam hati dan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan amalan seseorang. Said Nursi mengajar bahwa iman adalah asas kepada segala amalan. Tanpa iman, amalan tidak bermakna dan tidak akan diterima oleh Allah. Iman adalah cahaya yang menerangi kehidupan seseorang dan memberi arah serta tujuan. 2. Memperkukuh iman. Melalui amalan dan doa, Said Nursi menekankan bahwa iman perlu diperkukuh dan dibina melalui amalan dan doa. Amalan seperti solat, zakat, puasa, dan haji adalah cara untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui amalan ini, seorang Muslim dapat mengungkapkan keimanannya dan mendapatkan keberkatan dari Allah. Dalam Risalah-i Nur, Said Nursi juga menjelaskan kepentingan doa dalam memperkukuh iman. Doa adalah cara untuk berkomunikasi dengan Allah dan meminta bantuan serta hidayah. Melalui doa, seorang Muslim dapat menguatkan hubungan spiritualnya dengan Allah dan mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi cabaran kehidupan. 4.3 Perbezaan antara iman yang sejati dan iman yang permukaan. Said Nursi juga membezakan antara iman yang sejati dan iman yang hanya di permukaan. Iman yang sejati adalah iman yang kuat dan mendalam,
yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Iman ini menggerakkan seseorang untuk melakukan amalan baik dan mengelakkan perbuatan yang tidak senonoh. Sebaliknya, iman yang hanya di permukaan adalah iman yang lemah dan tidak berdampak besar terhadap kehidupan seseorang. Orang yang mempunyai iman seperti ini mungkin hanya menjalankan amalan agama secara mekanikal tanpa memahami maknanya, atau membiarkan iman mempengaruhi sikap dan perbuatan mereka. Kesimpulan bab 4. Dalam bab ini, kami telah menjelajahi konsep iman dalam Islam, dan bagaimana Syed Nursi menjelaskan tentang kepentingan iman serta cara untuk memperkukuhnya. Kami juga memahami perbezaan antara iman yang sejati dan iman yang hanya di permukaan. Dalam bab seterusnya, kami akan meneruskan perbincangan tentang Nabi Muhammad SAW dan peranan beliau sebagai contoh dan penterjemah Al-Quran. Bab 5. Nabi Muhammad SAW, contoh dan penterjemah Al-Quran. 1. Kepimpinan dan teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna bagi semua umat Islam. Dalam Risalah Nur, Syed Nursi menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam semua aspek kehidupan. Beliau menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupannya dengan penuh kebajikan, keadilan, dan kasih sayang. Syed Nursi menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang harus diikuti oleh semua orang. Beliau mengajar dengan kata-kata dan perbuatan, dan kehidupannya adalah penerapan sempurna ajaran Al-Quran. 5.2. Peranan Nabi Muhammad SAW dalam meneroka Al-Quran. Syed Nursi juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penterjemah dan pelaksana Al-Quran melalui perbuatannya. Setiap tindakan dan keputusan Nabi Muhammad SAW adalah penerangan langsung daripada Al-Quran. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW tidak sahaja menyampaikan pesan Al-Quran, malah juga memberi contoh praktikal tentang bagaimana menjalankan ajaran tersebut dalam kehidupan seharian. Melalui sunnahnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan memperincikan ajaran Al-Quran, menjadikannya lebih mudah difahami dan diamalkan oleh umatnya. Kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dalam Risalah Nur, Syed Nursi juga menjelaskan tentang kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajar bahwa Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak cabaran dan kesukaran dalam menyebarkan Islam, tetapi beliau tetap teguh dan sabar. Syed Nursi menggunakan cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada umat Islam untuk bersabar dan bertekun dalam menghadapi cabaran kehidupan. Beliau mengajar bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah bukti bahwa dengan keimanan dan ketabahan, seseorang dapat mengatasi segala kesukaran. Kesimpulan bab 5. Dalam bab ini, kami telah menjelajahi peranan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan penterjemah Al-Quran. Kami memahami bagaimana kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW memberi inspirasi kepada umat Islam. Dalam bab seterusnya, kami akan meneruskan perbincangan tentang hubungan antara sains dan agama dalam perspektif Risalah Nur. Bab 6. Sains dan agama. Pencapaian kebenaran. 6.1. Hubungan antara sains dan agama dalam era moden. Dalam era moden, sains dan agama sering dianggap sebagai dua bidang yang bertentangan. Namun, Syed Nursi menawarkan pandangan yang berbeza. Menurut beliau, sains dan agama tidak bertentangan, malah keduanya adalah sumber kebenaran yang saling melengkapkan. Dalam Risalah Nur, Syed Nursi cuba menunjukkan bahwa sains dan agama dapat bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Syed Nursi mengajar bahwa sains memberikan pemahaman tentang bagaimana fenomena alam berlaku, manakala agama memberikan jawaban tentang mengapa fenomena tersebut wujud. Dengan memadukan kedua-dua ilmu ini, manusia dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kebenaran. 6.2. Bagaimana penemuan sains menguatkan iman. Syed Nursi menggunakan banyak contoh penemuan saintifik dalam Risalah Nur untuk menunjukkan bagaimana sains dapat menguatkan iman. Contohnya, beliau menggunakan konsep keunikan dan kekerumit alam semesta untuk menyokong konsep keesaan Allah. Beliau menjelaskan bahwa ketelitian dan kerumitan yang dijumpai dalam segala aspek alam semesta adalah bukti kebijaksanaan dan ketelitian Allah. Dalam konteks ini, Syed Nursi mengajar bahwa dengan mempelajari alam semesta melalui sains, manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Penemuan sains seperti keunikan struktur DNA, keharmonian tata suruh alam semesta, dan fenomena alam yang teratur semuanya adalah dalil kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. 6.3. Contoh-contoh pengajaran Syed Nursi tentang sains dan agama.
Said Nursi memberikan banyak contoh dalam Risalah-i Nur tentang bagaimana sains dan agama boleh bersatu. Contohnya, beliau menggunakan perumpamaan makhluk hidup sebagai jam untuk menjelaskan konsep ini. Beliau mengatakan bahwa sebagaimana jam yang kompleks memerlukan seorang pembuat yang bijak, alam semesta yang kompleks juga memerlukan Khalid yang maha tahu dan maha kuasa. Beliau juga menggunakan contoh dari alam, seperti proses pertumbuhan-tumbuhan dan siklus kehidupan, untuk menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dan ketelitian Allah berada di sebalik semua fenomena alam. Dengan contoh-contoh ini, Said Nursi coba menunjukkan bahwa sains bukan sahaja tidak bertentangan dengan agama, malah ia adalah cara untuk memahami keagungan Allah. Kesimpulan, Bab 6. Dalam bab ini, kami telah menjelajahi hubungan antara sains dan agama dari perspektif Said Nursi. Kami memahami bagaimana beliau menjelaskan bahwa sains dan agama adalah dua sumber kebenaran yang saling melengkap, dan bagaimana penemuan sains dapat menguatkan iman. Dalam bab seterusnya, kami akan meneruskan perbincangan tentang isu sosial dan etika yang ditekankan dalam Risalah-i Nur. Bab 7, Isu Sosial dan Etika. 7.1, Keadilan dan kesamarataan dalam Islam. Islam mementingkan keadilan dan kesamarataan dalam masyarakat. Dalam Risalah-i Nur, Said mengajar bahwa keadilan adalah asas penting untuk membangunkan masyarakat yang harmoni dan makmur. Keadilan tidak hanya merujuk kepada keadilan dalam undang-undang dan penerapan undang-undang, malah keadilan dalam segala aspek kehidupan, seperti pengagihan harta, peluang, dan kehormatan. Said Nursi juga mengingatkan bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi dan keberanian. Setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan diberi peluang yang sama tanpa mengira kaum, jantina, atau status sosial. 2. Kemoralan dan akhlak yang dianjurkan. Dalam Islam, akhlak dan akhlak adalah aspek penting yang menentukan kehidupan seseorang. Said Nursi menjelaskan dalam Risalah-i Nur bahwa seorang Muslim harus mempunyai akhlak yang tinggi dan akhlak yang mulia. Moral yang baik termasuk jujur, adil, jerut view, rendah diri, sabar, dan kasih sayang. Said Nursi juga mengajar bahwa akhlak yang baik adalah ciri utama seorang mukmin. Akhlak yang baik membantu seseorang untuk hidup harmoni dengan orang lain dan mendapat kasih sayang daripada Allah. 7.3 Peranan umat Islam dalam membina masyarakat. Kata Nursi menegaskan bahwa umat Islam mempunyai peranan penting dalam membina masyarakat yang baik dan makmur. Umat Islam dianggap sebagai ummah wasatan, atau ummah yang berada di tengah-tengah, yang bermaksud mereka harus menjadi contoh yang baik kepada manusia lain. Dalam Risalah-i Nur, Said Nursi mengajar bahwa umat Islam harus aktif dalam mempromosikan kebajikan dan mencegah kejahatan. Ini termasuk usaha untuk pendidikan, membantu orang miskin, dan memerangi kezaliman dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kesimpulan bab 7. Dalam bab ini, kami telah menjelajahi isu sosial dan etika yang ditekankan dalam Risalah-i Nur. Kami memahami bagaimana Said Nursi mengajar tentang keadilan, kesamarataan, moral, dan akhlak yang baik serta peranan umat Islam dalam membina masyarakat. Dalam bab seterusnya, kami akan meneruskan perbincangan tentang generasi muda dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan.